Jadi ketika mana Hisham bin Amir bertanyakan kepada isteri baginda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimanakah keadaan peribadi, perlakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumah baginda. Lalu jawapan masyhur secara ringkas dijawab oleh Aisyah, ada di dalam riwayat Imam Muslim. Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Rasulullah diperumpamakan seperti Al-Quran yang berjalan. Bahkan Rasulullah pernah mengisyaratkan kepada sahabat-sahabat beliau juga seperti Al-Quran yang berjalan. Akhlak Nabi adalah Al-Quran, dan Al-Quran itulah adalah akhlak Nabi. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan dia mengajarkan kamu sesuatu perkara yang tidak diketahui olehmu. Kalau kita memerhatikan dalam sejarah orang-orang Arab di Mekah pada zaman jahiliyah, mereka bergelumbang dengan perkara-perkara dosa, mereka bergelumbang dengan perkara-perkara maksiat. Sebagai contoh, pada zaman jahiliyah perzinaan adalah biasa, peminum-peminum khamar, arak adalah biasa, perjudian adalah biasa, tilik nasib adalah biasa, membunuh atau menanam anak perempuan hidup-hidup adalah biasa. Kadang-kadang terlibat dengan perkara-perkara tahyul, perkara-perkara dongeng, perkara-perkara yang bersifat khurafat. Jadi bila datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan mereka membacakan ayat-ayat Allah, Nabi baca firman-firman Allah yang diturunkan kepada baginda pada mereka, Nabi mempertontonkan kepribadian, Nabi mempertontonkan akhlak yang mulia, yang berkesan di dalam masyarakat. Jadi atas dasar tersebut yang dimaksudkan mengajarkan sesuatu yang tidak diketahui ialah berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Bila turun wahyu, Nabi baca, Nabi perjelaskan, Nabi bagi penerangan supaya dapat difahami oleh mereka. Sebagai contoh, kita ambil sebagai contoh sejarah para Nabi dan Rasul. Bagaimana mungkin, bukan kata orang Arab yang hidup pada zaman jahiliyah, kita boleh katakan kepada diri kita sendiri, rata-rata di kalangan kita, Allah sebenarnya sedang memudahkan kita. Dia menceritakan sebahagian kisah utusan dia, Nabi dan Rasul, daripada Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh yang kita hafal sampai Nabi Muhammad. Sebahagian Rasul ini Allah cerita sendiri dalam Quran, nak menunjukkan Allah memudahkan kita. Jadi ada sebahagian kisah-kisah ini di luar ilmu, kisah-kisah ini di luar pengetahuan orang-orang Arab pada masa itu. Bila dicerita kisah Nabi Nuh, mereka tak tahu dan tak kenal pun who is Nuh, siapa Nabi Nuh ni. Rupanya seorang Nabi, seorang Rasul. Bagaimana kisah hidup dia? Ayat-ayat Quran cerita bagaimana Nuh dikurniakan umur yang panjang, usia yang lanjut, berdakwah, tetapi yang menerima cumalah golongan minoriti, kumpulan kelompok yang kecil yang beriman kepada Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh berdoa kepada Allah, kemudian turunnya ribut taufan, banjir besar. Ilmu-ilmu ini adalah di luar pengetahuan umat-umat sebelum itu. Mari cerita Nabi Yusuf, mari cerita Nabi Hud, mari cerita Nabi Saleh, mari cerita Nabi Musa. Tak ada ilmu-ilmu ni pada mereka. Jadi bila Nabi datangnya membawa wahyu daripada Allah, Nabi baca dan Nabi bagi penerangan dan pendetailan kepada mereka tentang semua benda ni. Tu nasib baik Allah cerita, memudahkan kita untuk bagi mudah faham betapa sukar dan sulitnya untuk bagi kita tahu
Contoh, dalam sejarah kita kenal bahawa Rasul itu ada 313 yang Allah bagi tahu, yang Allah cerita cuma 25. Harap kepada kita untuk cari sendiri, kita katakan baki daripada 25 tadi, cuba cari sendiri. Mudah ke payah? Mudah ke payah? Rasa mudah ke payah? Bila disebutkan secara umum ada 313 Rasul, Allah tolong cerita 25, baki lagi try cari sendiri. Rasa senang ke payah? Baki lagi nak cari nama Nabi seorang daripada 25 tu pening dah. Nabi apa lagi ada ni? Rasul apa lagi nama ni? Kepada kaum mana dia diutus ni? Kalau hari ni bumi mana dia berdakwah dulu? Pening. Tapi hak Allah bagi mudah tu pun malas baca Quran. Hak Allah bagi mudah tu pun malas belajar sirah Nabi-Nabi dan Rasul. Sebenarnya dalam tu banyaknya pembetulan-pembetulan. Allah membetulkan kesilapfahaman, Allah membetulkan kekeliruan. Sebagai contoh, berkenaan dengan Nabi Allah Ishaq dan Nabi Allah Ismail, di sisi orang-orang Yahudi, yang disembelih oleh Nabi Ibrahim siapa? Ishaq atau Ismail? Orang Yahudi mengatakan yang disembelih itu adalah Ishaq. Bila marinya Islam, penerangan daripada Nabi Muhammad, yang nyata yang disembelih itu adalah Ismail. Bagaimana dengan kisah kekeliruan Nabi Allah Isa? Kalau Allah tak bagi cerita yang sebenar, orang yang memfitnah Nabi Allah Isa tu dikelirukan oleh Allah, ditukar rupa dia, ganti tempat Nabi Isa. Kalau Allah tak cerita betul kisah ni dalam Quran, mungkin hari ni kita juga sama seperti Nasrani dan Kristian. Hak kena salib tu siapa? Nabi Allah Isa. Sebab tak ada siapa pun tahu Allah tukar rupa kawan tu, kecuali Allah sendiri bagi tahu kepada Nabi Muhammad melalui firman dia. Kalau Allah tak bagi tahu, Isa kena salib, tak ada siapa tahu. Kalau Allah tak cerita pertemuan Nabi Allah Musa memanggil individu seorang diri, Nabi Musa naik ke Bukit Tursina, diberikan mukjizat oleh Allah, lempar tongkat jadi ular, masuk tangan dalam poket jadi bercahaya. Ini adalah kisah antara Musa, personal, individualistik dia dengan Allah. Kalau Allah tak tolong cerita, agak-agak siapa nak cerita? Kalau Musa tak cerita, tak ada siapa tahu. Tapi Allah memudahkan kisah. Inilah yang disebutkan wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan kamu sesuatu benda, sesuatu perkara, sesuatu isu yang kamu tak pernah tahu pun sebelum ni. Kalau Allah tak cerita pasal kisah Nabi Khidir, mungkin kita pun tak kenal ada individu yang nama Khidir. Kalau Allah tak cerita pasal Zulkarnain, kita tak akan kenal seorang raja dan pemerintah yang hebat nama Zulkarnain. Ya'juj Ma'juj pun tak tahu ke mana kalau Allah tak bagi informasi ni dalam Quran. Allah sedang memudahkan. Sebab itu daripada zaman jahiliyah, bila sahabat-sahabat ni menerima Islam, bagaimana Allah tukar rupa mereka? Allah tukar rupa mereka, sahabat-sahabat yang dulu jahil menjadi seorang yang alim. Sahabat-sahabat yang hidup zaman jahiliyah mengerti persoalan hukum halal dan haram. Seorang sahabat yang berperang atas perkara remeh-temeh pada zaman jahiliyah, berperang benar-benar pada jalan Allah, jihad fi sabilillah. Dan yang terakhir digolongkan sebagai apa oleh Allah? Allah sebagai Tuhan meredai mereka sebagai hamba, dan mereka sebagai hamba meredai Allah sebagai Tuhan. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah dah tukar 360 darjah daripada apa yang mereka lalui sebelum ni kepada kesempurnaan, kepada rahmat, kepada kasih sayang Allah.